Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Alhamdulillah, kita segera bisa dapat sama-sama pada malam ini untuk kita teruskan kuliah pengajian kita. Mas sekali minta maaf sebab saya berdapat malam ini. Saya terpaksa pergi ke Al-Ustaz di kitab Fiqh Bughyatul Tulab. Jadi di sini ada, di Balai Batai ada, di Dawah pun ada, di Tanah Farda pun ada. Jadi Bughyatul Tulab kita Fiqh ada di PB di sana. Jadi terima kasih. Kita dapat kita teruskan pengajian kita ke surat 57 hadis 638. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza kana fi shalah fa innahu yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi al-yusra." Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawi kita di sini Sayyidina Anas. Sayyidina Anas daripada kecil, ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak ada harta yang aku nak bagi. Cuma aku boleh bagi anak aku kepada kamu. Kamu buatlah sebagai khadam supaya dia itu berkhidmat kepada kamu." Rasulullah pun menerima Sayyidina Anas ini untuk berkhidmat kepada dia, dan ketika Rasulullah meninggalnya, umur Anas ini dalam belasan tahun. Sebab itu apabila Anas meriwayatkan perkara-perkara yang berlaku dalam rumah Rasulullah SAW, orang amat percaya. Sebab pasal dia berada dalam rumah Rasulullah SAW selama 10 tahun. Kita tak tahu, kita tahu di luar rumah saja, tapi dalam rumah kita tak tahu. Maka riwayat yang lipat dalam rumah, orang amat percaya dengan Anas ini. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang kamu sedang solat, maka sesungguhnya ia sedang berbisik dengan Tuhannya." Seorang itu sedang sembahyang, maka sesungguhnya dia sedang berbisik. Berbisik itu mana apa tu? Kita nak bisik dengan apa? Bisik dengan Jeff kan? Artinya kalau bisik ni mana dengar clear. Jadi kalau bisik pun kita tak dengar apa, bisik boy, dia cakap kuat boy. Jadi makna dia kita sedang solat tu seolah-olah kita sedang berbisik dengan apa? Dengan Tuhan. Yunaji Rabbah, munajatkan Tuhan dia. Sebab tu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kata ini, la aqulu sawman wala qasadan wala qurratan inni rajulun unaji. Sesungguhnya aku tak akan bawang putih mentah, aku tak akan bawang merah mentah. Kenapa? Itu menyebabkan bau yang tak berpada elok. Kerana sesungguhnya aku adalah seorang lelaki yang sentiasa bermunajat dengan Tuhan. Kita tak makan bawang putih mentah. Kan ada kita orang Cina. Orang Cina ada masak apa pun boleh kata semua masakan dia ada bawang. Itu orang Cina. Orang Arab pun macam tu. Kita petai kedua. Tradisi kita petai kedua. Orang Arab ni saya tengok dia makan, kita makan nasi kusyairi, makan tepiak. Dia di sebelah dia tu bawang besar tu lima ketui. Dan suap satu macam tokak ibu tu. Perak sini, perak ni. Sekejap lagi pula dia ambil bawang pula, bawang putih tu. Bawang putih tu yang pokoknya bawang putih tu kalau sekat 5-6 tu biasa.
Di mana tu biasa pakai tu pisau dah sebelah. Bubuh dalam nasi kusyari dia. Kita makan nasi kusyari itu mentah nasi kusyari dia bawang putih, bawang merah. Macam tongkat Apple. Aku jawab. Ya, sebab tu hadis Rasulullah kata siapa yang makan bawang mentah, artinya siapa makan genuk betul kan. Ala yang rabat dalam masjid dan ada jangan main menghampiri masjid kami. Bukan kata main dekat pun Nabi kata jangan main. Nak main Jumaat kena genuk dulu, petai dulu. Ya. Tak kata begitu. Tuan dia masuk tandas dia buang air kecil, kita masuk Allah. Kita nak hitam. Betul ya. Jadi Rasulullah SAW kata apabila kita sembahyang kita bermunajat dengan Tuhan. Jadi tuan-tuan siapa yang nak tahajud malam, maka kalau boleh itu jangan makanlah petai genuk waktu bangkit. Kita bangkit tahajud dengan Allah Ta'ala dengan keadaan kita tak makan benda-benda macam tu, dia itu lebih kita hampir dengan Allah Ta'ala. Tak bangkit memang tahajud ketiga ke empat tu, kalau boleh bangkit berus gigi dulu, bubuh minyak wangi masjid, lepas tu baru sembahyang Allah Akbar. Jangan sembahyang tahajud berus gigi benda kan, tak berus gigi bangkit mengantuk-ngantuk, tadi kena petai dengan genuk, lepas tu bangkit sembahyang tahajud Allah Akbar. Maka itu nama dia tidak ada hadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kata kalau kita sembahyang kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu janganlah meludah ke hadapan atau ke kanan. Jangan ludah ke hadapan, tuih macam kiblat. Ke kanan, tuih masjid. Ini pun hadis ni tuan-tuan dalam keadaan masa tu masjid yang dibuat daripada batu kerikil. Batu kerikil ni biasa ni, itu pun Nabi larang. Tambahlah ludah batu cari tok siap saja. Bukan nak muak sejak pergi mak tu. Ada pula betul. Dia tadi dalam hadis ni kata tak apa. Janganlah ada benda yang tak boleh turun. Ada hadis yang kita tak boleh turun. Ada hadis yang kita boleh turun. Kita faham dah tak? Nabi hadis, Nabi puasa wisal, tapi Nabi larang kita puasa wisal. Puasa tu boleh tak makan tak minum. Berapa hari? Nabi buat, tapi Nabi larang. Dan Nabi lepas solat sunat subuh, Nabi ittijam, tidur belah ni. Tidak mengiring atas rusuk ni. Kita tidur lah tu 8.30. Ada benda yang kita tak boleh ikut. Kalau dia tu dia yakin dia tidur belah tu, kemudian dia boleh jaga, tak apa. Jadi kalau yakin kalau aku tidur macam tu 7.30, jangan bersemayang. Nabi kata orang yang sembahyang dia sedang bermunajat dengan Tuhan dia. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan ada orang dia nak sembahyang dia sifat Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu minni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin. Itu sebelum dia nak sembahyang. Sebelum dia nak sembahyang itu dia mensucikan diri dia dulu. Bau Allahu Akbar. Tu adab kita solat tahajud. Kena jaga. Maka kerana itu janganlah meludah ke hadapan ataupun ke kanan. Ludah ke hadapan pun jangan, ludah ke kanan pun jangan. Di dalam solat dan di luar solat. Tuan-tuan masih ingat lagi saya cerita macam mana Yazid Bastami nak belajar kepada seorang guru yang dikatakan dia boleh terbang di udara dan dia belajar atas ayam. 3 bulan lagi cari naik top. Pipi salah pun tu sikit saja. Dia kata tu guru boleh terbang di udara dan boleh jalan atas ayam. Ajak hakikat, ajak ilmu hakikat. Dan pipi tengah-tengah tu kata tu dah apa? Udahnya tu. Situ kiblat, dia ludah ke arah situ. Jadi Bastami terus ambil unta dia jom balik. Dia macam ni saya nak bagi. Orang tidak ada keberkatan. Kita ada tak fikir nak ludah ke kiblat? Tu ada tak tegak? Oh bukan, tak ada tak? Tak pasal. Tu ya, tak fikir mana kiblat lah. Tapi orang-orang dulu, orang-orang dia ambil kira benda yang kecil macam tu sekali. Macam kita kiblat ni. Kita dijalankan, kita naik motor kan? Kita naik motor, kita dah tuisnya tu kan kita fikir dah bab kiblat. Ada tak fikir? Ada ayam tak fikir dah.
Tapi orang-orang soleh tuan-tuan, dia nak ambil ilmu tuan-tuan, dia ambil daripada orang yang warak. Dia kata kalau orang yang macam ni dia ludah ke arah kiblat, maka terbang dia di udara dan jalan kereta yang tidak bernilai sikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang ada. Lepas tu tuan-tuan, kita tengok daripada siapa kita mengambil ilmu. Kena orang mursyid. Tetapi ke kiri di bawah telapak kaki dia. Ini kalau dulu. Tapi lah dia kan buat. Lagi ludah belah kiri bawah telapak kaki dia cari tu sikat rajang. Itu zaman tu kita tak faham sepak. Pasal masjid tu batu-batu kecil masih dalam dia punya tiang pun terlepak korma, lepas itu bumbung dia pun dengan apa? Dengan atap lagi. Tuan-tuan jaga, ada setengah orang dia jadi passion dia. Jaga-jaga, dia haram tuan-tuan, hukum dia haram. Kalau Tok Siap nampak memang dia terajak. Dia korek di hidung, dia bohong di kepek. Ada orang passion tu. Dia korek di hidung, dia bohong celek di kepek. Bukan dia niat dia nak kenal orang. Ada muka sampai sujud. Tak, bukan. Tapi dia jadi apa? Jadi tabiat. Kita dalam masjid, kalau kita nampak apa-apa tuan-tuan, kita nampak macam tu, kita buh apa? Kalau tak ada tempat sampah, kita buh dulu dalam apa? Dalam poket. Itu adab kita dengan masjid. Bukan kata di sinilah kita buang-buang teh buku, betul, buat betul. Oh, ada. Sebab itu tak adab. Tak boleh tu. Kalau haram kita mengotori masjid. Okey, itu adab-adab yang ada di dalam masjid. Siapa tak nak iktikaf lagi tuan-tuan? Iktikaf lah. Atau iktikaf di dalam masjid bila iktikaf. Ada tak nak iktikaf? Ada kan? Kalau suami dah nak iktikaf lah. Yang iktikaf masjid ni sana Allah Taala. Insya-Allah. Okey, kita tengok lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir, katanya pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu saya pergi. Setelah selesai melaksanakan tugas itu, maka aku datang kembali kepada beliau. Lantas aku mengucapkan salam, tetapi beliau tidak menjawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Okey. Oleh kerana itu, timbul dugaan di hatiku, Allah sajalah yang maha tahu. Aku berkata kepada diriku, barangkali Rasulullah SAW marah kepadaku kerana aku datang terlambat. Kemudian aku memberi salam kembali, bagi salam lagi. Namun beliau tidak menjawab juga. Praduga, dia ni praduga. Aku terbinasi ala Rasulullah wa jalla alaihi inni Allah alaihi wasallam. Oh, maksudnya dia terdetik di hati dia. Dia pun praduga. Apa nama apa? Praduga. Terdetik di hati dia lah, memang macam tu lah. Tak ada dulu masa kita lah. Bahasa saya ada dulu masa. Praduga di hatiku bertambah dari semula. Kemudian aku memberi salam lagi. Lalu beliau menjawab salamku itu. Sabda beliau, aku terhalang menjawab salammu kerana aku sedang solat. Waktu itu beliau solat di atas kenderaan, tidak menghadap kiblat. Jadi maknanya solat atas kenderaan. Orang tak tahu lah. Ada tak siapa pernah solat atas kenderaan? Ada. Ada nak angkat tangan, saya nak bagi RM10 lah juga. Siapa pernah solat atas kenderaan? Naik kereta, Allah, driver cakap, kita ni macam mana, lepas ni nak pergi mana? Terus senang tak jawab, oleh-oleh, oh dah tukar sembahyang. Ada pernah jumpa? Ada tak? Ada kan? Oleh belakang tengok, oleh sembahyang, tak ada. Payah nak cari. Ini nama dia sunnah matrukah. Sunnah Rasulullah, tapi sudah tinggalkan oleh umat Islam. Tak pernah lagi. Allah, tengah-tengah tu. Sampai Ustaz Hasnul, dia cerita dia naik Air Asia business class, pramugari dia main sampai 2-3 kali kat dia. Tengok lah. Tengok apa ni dia. Pasal apa? Dia naik business class, dia baca Quran. Bukan buat kerja apa, dia baca Quran. Dia mati.
Lain orang tanya, "Macam baca Quran ni?" Tak, dia kata orang naik bisnes kelas tak pernah baca Quran ni tau. Tak pernah saya jumpa orang naik bisnes kelas baca Quran. Itulah apa kita sunnah bertukar yang kita tinggalkan. Kalau di Mesir tuan-tuan, di Arab tuan-tuan, tak apa beza mengaji di Arab, tak yang Arab. Mesir ke, Syria ke, Lebanon ke, Kuwait ke, baca Quran dalam bahasa sudah biasa je. Kita baca salah tahu siapa tegur. Tu driver bas tu tegur kita. Ma qata'tum min laynatin aw taraktumuha ala usuliha. Ya Syekh, laisa laynatin, linatin. Ya Syekh, bukan laynatin. Ma qata'tum min laynatin. Kita baca salah. Bukan ma qata'tum min laynatin, ma qata'tum min linatin. Siapa tegur? Driver bas tegur. Jadi kita perlu tempat macam mana kau bila mensyaitan bismillahirrahmanirrahim la nahibbu jamin sunnah qina man kana nasib biasa je. Kita tonton net drive baca dia gak kompati ah. Bismillahirrahmanirrahim sayakun subhanahu minan nas hebat. Jadi tuan-tuan, antara sunnah matrukah, sunnah yang ditinggalkan oleh umat Islam adalah solat di atas kenderaan. Jadi eloknya kita sekadar kita apa? Kita buat. Tak masalah. Allah. Dan dengan isteri, dengan anak-anak. Isteri bawa kereta, kita duduk di sebelah. Kita bawa kereta, isteri duduk di sebelah. Allah. Anak tanya, "Mama papa ada apa?" Semayang. Dia pergi ranting, semayang atas kereta kan. Tak pernah dibuat dia orang. Tak pernah tengok orang. Itu nama dia kita menghidupkan semula sunnah matrukah, sunnah yang tinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan baca Hizbul Bahri. Siapa ambil sanad Hizbul Bahri? Saya ambil kepada Syekh Zaki Ibrahim Hizbul Bahri. Ada orang ambil kepada Syekh Nuruddin Al-Banjari. Syekh Al-Banjari ambil kepada Syekh Ismail. Ada daripada sana-sana dia Syekh Ismail. Saya sana daripada Syekh Zaki Ibrahim Hizbul Bahri. Orang naik atas dulu kenderaan dia lok kapal kan. Yang nak gerak nampaklah di kapal. Kapal. Di kapal dia naik. Tuan-tuan tengok sejarah Hizbul Bahri. Dia Syekh Abu Hasan Al-Syazili. Toto edak dekat kapal tu ribut naik, ribut kencang naik. Memang muting beliau main. Bergulung-gulung hitam. Orang semua buka kalut cerit. Oh. Cerit Allah. Tak ada apa. Tak ada rasa risau, rasa gundah gulana. Orang sedih. Dia dah solat Allah. Allah. Apa lain nak sekali? Nampak kaya memang ayat dah masuk dalam apa? Masuk dalam kapal. Masuk dalam kapal. Nampak kaya ni macam nak tenggelam. Lepas tu orang beri report kat kapten kapal kata, "Kapten, ada seorang yang relax ya kapten. Kapten pergi tengok tak? Tengok dalam bilik dia. Dia ada apa? Orang nak kadut cerit. Kapten kata dia ni bukan orang biasa ni. Mesti orang luar biasa ni. Lepas tu tak apa, tengok dia bagi salam tak, Syekh tolong apa. Dia tengok kapal kita nak tenggelam ni tu. Dia tak sedap apa. Lepas tu duduk yang tu Syekh tolong Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita apa? Kita selamat. Dia kita tunggu saat. Dia pejam mata, dia pejam mata ketika tu Allah Taala bagi ilham kepada Hizbul Bahri dan kita biarkan masyarakat Muhammadiyah diwajibkan sampai Hizbul Bahri. Allah Taala pernah baca Allah ya Ali ya Azim ya Khalib ya Alim anta Rabbi wa ilmuka hasbi wa la amru Rabbi wa la hasbu hasbi tansur man tasha wa antal azizul hakim nas'aluka al-ismah. Dia penting, nas'aluka al-ismata fil harakat was sakanat wal kalimat wal iradat min az-zunun wasyukuk wal awham as-satirati an mutala'atil ghuyub. Sampai habis. Dia lebih masuk muka 3 muka. Hizbul Bahri. Dia baca atas. Ini cerita apa? Ini didapat oleh Abu Hasan Al-Syazili ketika dia solat atas kapal.
Allahu Akbar, ribut nak tenggelam. Lepas pada tu, lepas dia baca doa tu, tidak berapa lama kemudian angin jadi apa? Suruh orang tu tenang balik. Itu Kish Abu Hasan Asy'ari solat di atas kenderaan, di atas kapal. Jadi tuan-tuan, Hizbul Bahri ni kita baca yang kita nak naik kapal feri, kita nak kayak dalam laut yang melibatkan ayam. Kita baca Hizbul Bahri. Itu dia baca. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita tengok lagi hadis Rasulullah SAW. Hadis yang pakai saat ini. Yang hadis nampak kosong itu saya skip satu. Hadis tu nampak satu. Lepas tanya Ustaz, saya pas skip saja, saya tak baca. Saya tak baca, aku suka saya tak baca. Boleh tak? Itu dah saja yang kita skip. Kita tengok nampak satu. Dari Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu kata, saya solat asar berserta Nabi SAW. Sesudah memberi salam, beliau segera berdiri dan terus masuk ke rumah isteri beliau. Tentang hadis ini menceritakan kezuhudan Rasulullah SAW. Zuhudnya Rasulullah, orang yang Allah Ta'ala paling kasih, tapi dialah orang yang paling zuhud. Tidak berapa lama kemudian beliau keluar kembali dan dilihatnya muka orang banyak seperti heran kerana beliau cepat pergi dan kembali. Itu beliau cepat saya kan, betul tak tuan-tuan? Beliau cepat saya. Tulis tuan-tuan, saya punya buku tulis beliau cepat saya. Ada tak saya? Potong. Kerana beliau cepat pergi dan kembali. Rasulullah sembahyang dan Rasulullah berhenti saat. Ada lepas bagi salam, Rasulullah cepat-cepat balik. Lepas tu Rasulullah mai balik, orang pun heran pasal apa Rasulullah cepat pergi dan cepat balik. Orang pun heran, orang nak tanya ya Rasulullah pasal apa ni? Hang nampak jadi kalut sangat. Betul duk saja hang patah balik. Beliau bersabda, aku teringat sesudah solat tadi akan sepotong emas yang ada pada kami. Ada mahlah. Saya tak kira lah gelang ke rantai ke yang ada pada kami. Aku tidak ingin emas itu akan berada pada kami sampai sore, sampai pagi atau malam nanti. Oleh kerana itu aku perintahkan supaya membahagi-bahagikannya. Supaya apa? Sedekah ke orang. Kalau ada satu gelang takkan nak bagi, artinya dua orang. Jadi tuan-tuan tengok Rasulullah SAW. Kita tengok hadis ni. Benar ke apa? Ya. Sore petang. Kalau kita doa pada sore, kita berdoa ayam siap. Oh, manusia petang. Petang. Okey, kemudian oleh kerana itu aku perintahkan supaya membahagi-bahagikannya. Tuan-tuan, daripada hadis ini dia keluar beberapa hukum fiqh. Yang pertama sekali, apa dia hukum fiqh dia? Iaitu Allah Ta'ala sebut yusikumullahu fi auladikum. Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu supaya berwasiat. Janganlah kamu tidur 3 malam tanpa wasiat. Daripada hadis ni dia menggunakan hukum fiqh. Janganlah kamu tidur 3 malam tanpa wasiat. Artinya hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Khamis itu kena wasiat tak? Itu macam tu cara dia. Wasiatnya apa tuan? Ni orang duit banyak lah, kita duit tak ada, nak wasiat apa? Nak wasiat apa tak ada. Dia ada 500,000, anak ada 5 orang, eloklah wasiat. Ni dalam bank apa sampai pun tak sampai. Simpan tabung haji, simpan 300, draw 350. Oh, nak wasiat apa? Jadi tuan-tuan, apa tuan-tuan? Ada kes. Jadi mana ada banyak. Jadi apabila kita wasiat senang. Terutamanya ialah pada tuan-tuan, kalau sekiranya benda itu melibatkan hibah. Hibah ni kita bagi. Contoh dia ke anak angkat. Kalau sekiranya kita meninggal dunia, anak angkat tidak akan dapat orang satu sen. Itu ikut hukum faraid, hukum Islam. Dia tak dapat. Sebab dia tidak ada kaitan darah dengan kita.
Jadi tak akan dapat satu sen pun. Jadi seeloknya ialah sebelum kita meninggal dunia, kita dah apa? Bagi dah. Wah, ni panggil semua anak-anak semua dengar ni, ada ni abah nak bagi kat sen kita ni. Pasal dia ni mak tak ada, ayah pun tak ada, tapi kita benda pada kecil, hampa pun anggap dia macam adik sendiri, abah pun anggap dia macam apa? Macam anak sendiri. Jadi rumah ni abah bagi kat dia. Semua setuju? Okey, apa tak apa. Itu. Masalah dia tuan-tuan, pada kita tidak berwasiat. Kadang-kadang meninggal dunia berkelahi adik-beradik. Berkelahi adik-beradik kerana apa? Ya Allah. Sayang, putus adik-beradik. Ini ada satu kes saya adik-beradik dia kahwin. Adik-beradik sampai anak lepas tu tak berani buat nuri dia kahwin. Pasal apa? Dia tahu dah buat sini adik-beradik tu tak main. Sedangkan adik-beradik tu ada ikatan darah kat dia. Alah dia buat dia mana? Dia buat darah tanda tu baik. Nah. Buat dia tanda. Nah, beradik tak ada fikir. Kerana apa? Adik-beradik pasang muka sampai kena. Asal. Jadi tuan-tuan pegang tu ya hantar dia nak pergi mana. Adik-beradik itu lebih penting daripada segala-galanya. Sebab tu dia suruh buat wasiat. Wasiat siap-siap. Tapi dengan syarat wasiat itu jangan lebih dia ada cara dia. Cuma kita wasiat saya tukar kat tuan. Tidak saya nak tunjuk muka kat wasiat apa buat di bank. Kalau tuan-tuan rasa pelik sikit, tak apa nak saya abang sikit. Sedikit saya lari sikit pada tajuk orang. Boleh. Kalau tuan-tuan ada duit lebih pada 1,500, lebih pada 5,000. Sekalipun 5,000 sekupang, tuan-tuan pergi buat wasiat. Dibayar. Kalau setakat yang saya tahu, Maybank buat 1,000, kita bayar dia 1,800. Dia boleh bayar 300. Tapi 300 itu dia tak handle semua. Tapi elok kita bayar 1,800 kata. Nah, aku mau, aku mati, aku uruskan semua sekali. Pasal apa tuan-tuan nak buat begini? Apabila kita meninggal dunia, automatik amanah raya akan ambil kita. Tu yang jadi sampai kena. Ayah saya dulu duit dalam simpanan ada lebih kurang 10,000. Elok mati saja. Minta maaf sebab kerja amanah raya minta maaf. Tapi saya buat pengalaman saya sendiri. Kita nak pergi ambil, dia minta surat beranak ayah kita. Ayah sumpah 70 ada. Kan? Tidak surat beranak. Balik tanya ayah tengok ada surat beranak tak? Ada surat beranak tak? Ada. Tak apalah. Surat beranak kita pergi kat pejabat immigration, pejabat pendaftaran, pendaftaran, dia boleh buat lagi. Dia masih ada fail lama. Dia boleh buat baru. Sambil dia tanya nak buat apa surat beranak ni? Itu kita apa ni amanah raya nak ambil. Dia tak apa surat beranak ni tak IC dah ada. Logiknya IC tak apa dah. Dia minta apa lagi? Dia minta surat nikah mak ayah tu. Kita nak cari maka surat nikah pergi kat jabat agama kan. Pergi jabat agama, tuan saya minta tolong pula surat nikah awak. Dia kata fail pun tak ada lah Dia bukan sistem komputer, bukan sistem ni, jabat agama tak ada. Lalu sangkut macam tu tak boleh ambil. Sebab tu duit sekarang ni duit yang tidak dituntut berjumlah dia berapa bilion. Berbilion ringgit duit yang tidak dituntut di amanah raya. Tak dia tuntut pasal apa? Birokrasi. Kan? Birokrasi ni yang menyebabkan kita tak boleh ambil. Sebab tu tuan-tuan jalan paling selamat. Kalau tuan-tuan ada simpanan dalam amanah bank 5,000 tuan-tuan pergi buat wasiat. Buat wasiat. Apabila kita meninggal dunia, dia akan bagi kad satu. Kita pergi tunjuk kat dia, dia akan tarik semua duit di dalam bank-bank dan amanah raya tidak boleh ambil. Kalau amanah raya nak ambil, daripada maklum dah. Minta maaf, kami truster dia panggil. Truster. Kami ini panggil gak amanah untuk menguruskan wasiat orang ni. Jadi mana duit kita, dia akan tarik duit. Duit kita dalam bank-bank, dia tarik bank ke bank-bank. Duit kita tabung haji, dia tarik bank ke bank-bank. Duit kita daripada Commerce Bank, dia tarik bank. Public Bank, dia tarik bank. Semua dia tarik. Kemudian amanah raya tak ada kuasa. Kalau tidak, amanah raya akan ambil dan dia akan buat syarat yang macam-macam yang kita pun tak faham prosedur ni pasal apa. Kalau sampai keluar tak tuntut.
VIP macam tu, ambil gambar. Dia senang ambil gambar. Tak orang nikah pula kan. Mana orang tua tu simpan? Tak. Orang tua pun ingat. Okey, jadi tuan-tuan, ini dia membuahkan hukum fiqh. Membuahkan hukum fiqh pada hendaklah berwasiat. Lebih dari itu kalau cara biasa, tapi kita masih ada sistem yang lagi cantik lagi. Kita pergi buat wasiat ke bank, tak lantik tuan punya truster, dia panggil orang yang uruskan kita punya wasiat. Okey, itu yang satu. Yang keduanya ialah tuan-tuan, daripada hadis ini tuan-tuan, apa yang kita boleh ambil pelajaran? Harta tuan-tuan jangan simpan dalam hati. Jangan simpan dalam hati. Tadi saya pun tak tahu, saya pernah ngomong ni saat saya tahu, saya tak tahu. Dan background dia cari tanya mak, simpan nama mogoi mak. Cak mogoi orang minta dia seluruh pakai satu lah. Minta lah. Kita gaji saya lagi petang dah. Dia dah bagi duit sikit. Anak yang mana ni? Kalau bagi 1,000 dah tu. Dia sikit nak lah. Jangan dia pula tu. Saya nak bagi anak sikit dah tu. Dia minta bantuan tengok. Dekat-dekat pada mana kan ya? Dari mantis dah tu. Pulang lah mantis. Tapi sebelum rumah dia tak ada pun. Tak ada pun. Apa betul tu tak pesan tu? Hatta jangan buah hati. Jangan buah hati. Buah di hujung tangan dia kata. Hujung tangan kanan, hujung tangan kiri. Buah di hidung. Jangan buah hati. Apabila tak buah dalam hati tu, maka jadilah Imam Malik ni, Imam Abu Hanifah. Orang minta dekah kat dia. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, orang kaya, saudagar jubin. Saudagar jubin Thailand. Tengah-tengah mengajar, Tuan Guru, saya nak minta sedekah sikit. Dia dah saya tak buat duit. Tuan Guru tolong lah, saya ada. Cabut jubah dia, apa nak ambil jubah dia. Pakai baju pagoda. Dia pakai baju pagoda. Tuan Guru mai, Tuan tak dapat, Tuan Guru mai balik, esok kata mai, Tuan Guru mengajar. Terima kasih, Tuan Guru. Saya dah apa ni. Lepas tanya jubah tu apa? Baju berapa tuan-tuan? 600 ringgit. Jubah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah 600. Kita sampai 100. Dia pakai jubah 600 ringgit. Agak-agak tuan-tuan kalau pakai baju 600 orang minta nak bagi tak? Obat lahu bagi. Minta tapi nak abang harta tidak berada di hati. Ada jujur tangan. Apa nak bila-bila besar aku buat? Rasulullah SAW dia buat lagu tu. Harta dia tak ada dalam hati tapi duduk di hujung tangan. Ibn Umar malam tu terima 200,000 dinar. Malam tu dia sedekah habis. Pagi esok dia pergi di market dengan cara hutang. Tak ada hati. Dua-dua ni Sunan Kalijaga tengok tanah macam tengok mai macam tengok tanah. Tengok tanah, wahai tanah jadilah kau mai. Tengok mai, wahai mai jadilah kau tanah. Mai macam tu je. Orang yang dekat Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, harta tidak ada di hati, ada di hujung jari tu. Macam tu je. Tak kisah. Jadi Rasulullah SAW macam tu. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala tapi pada zahir amat miskin. Tengok. Sebab tu Nabi ni bukan sekali ni saja tuan-tuan. Jadi dua kali. Ini pada masa Rasulullah larat. Apabila dia larat, dia pergi ambil, kemudian bagi ke orang. Masa dia sakit, tanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Sayyidatina Aisyah, kita ada duit berapa? Dia kata ada 3 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 3 ringgit. Dia balas dalam bentuk dirham dia, tapi convert balik duit kita dalam 3 ringgit. Ada banyak anak Aisyah dalam duit lorah ada 3 ringgit. Sedekah lagi. Dapat lagi saya sedekah. Kita tak lama kemudian Rasulullah pegang. Betul tak lama Rasulullah sedap jaga tanya balik. Tiang itu sedekah lagi. Tak lagi. Minta maaf mamak saya kalau urus mamak ni. Nabi keluar yang kata, saya bawa menangis. Macam manakah aku nak jumpa Allah Ta'ala sedangkan 3 ringgit ada lorah? Allah. Kita menjadi macam langit dengan bumi tu. Langit dengan bumi. Jadi tuan-tuan, kita harta kita boleh. Kita boleh hujung apa? Tak boleh hujung. Sebab tu dah sedekah khidmat sangat. Itu Berasa 10 ringgit tu banyak sangat dah. Nak bagi 10 ringgit, berasa banyaknya 10 ringgit. 10 ringgit tu buat pergi pasar malam, sedap habis.
Sangit. Mereka kira duit tak nak kira duit sangit kan? Tak kira. Banyak orang kira duit hari Jumaat. Paling banyak duit berapa? Sangit. Imam kita sangit lah. Cukup lah tak pergi lah sangit tuan-tuan. Bajik cukup tak pergi lah. Malu orang kan? Bagi RM5 atau RM10. Bayangkan duit sangit ni aku buat bersama lah boleh beli apa? Ayam. Tu je sangit. Hak lain nak beli apa? Boleh apa tuan-tuan? Kita dalam masalah ke apa kita rasa sangit tu banyak? Kita rasa sangit tu banyak. Banyak sangat dah bagi sangit. Tapi kita bawa pergi pasar malam habis 20-30 je tak pasal apa. Ada. Tuan-tuan kalau tengok orang Arab sedekah tuan-tuan pasal habis ke? Habis. Dia bagi 100 je apa tak tahu. 100, 200, 300 lah ambil. Wadah kan. Dia Allah. Saya biasa tuan-tuan dia bagi saya tu. Okey. Syekh, ada duit bantuan sikit tak? Di Malaysia asal dah. Nak bagi 1,000 tu. Nak duit. Kita pun tengah maaf, orang tak nak bagi 1,000. Kos. Syekh. Rizqu min Allah. Kita Syekh banyak. Lah tak banyak ada dah sikit 1,000. Kita go pada balik 1,000 sikit. Dia orang yang macam tu dia tak rasa kuat. Sebab apa? Harta tidak berada dalam hati, ada di ujung jari. Kita kena buat macam tu, insyaAllah. Kalau tuan-tuan dapat tu saya jamin, insyaAllah tuan-tuan rezeki mohon. Mai belah depan, mai belah belakang, kiri kanan, min haitsulah yahtasib. Jangan takut kerana pemberian Allah Ta'ala tidak pernah kering. Tuan-tuan bagi ya'mal masyita kama tajidu tudan. Buatlah macam mana aku buat macam tu Allah Ta'ala balik. Kalau kamu pemurah, Allah Ta'ala pemurah. Kalau kamu dah bagi sangit, Allah Ta'ala bagi sangit kat kamu. Derma sangit lah bagi. Tuan-tuan tereteh kalau tak percaya. Tak percaya cakap saya buat. Minggu depan bagi 100. Minggu depan lagi bagi 100. Buat 100. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala bagi apa. Ini tajribah yang saya tak akan kata melainkan saya telah buat. Ustaz Nurdin tak kata melainkan dia telah buat. Syekh Ismail tak kata melainkan dia telah buat. Syekh Ismail kata kat dia, hang bagi 100 dia tak kena mak bagi 100. Okay, Allah Taala bagi pahala. Lepas tu Syekh dia nampak ni, hampa bagi nak 100 wahai tulabi, dia kata wahai penuntut aku, hampa bagi 100. Saya ingat lagi dia sebut di Majlis Fatah. Wahai anak murid aku, hampa bagi, tak bagi 100. Jangan duk pandang 100 itu besar. Allah tu kecil saja. Apa bagi 100? Kalau boleh buat 3 bulan, boleh buat setahun. 100. Tengok Allah tak ada nak bagi. Saya tak maaf tak buat ni. InsyaAllah minggu depan bagi hadis itu banyak di 100 insyaAllah. Ingat saja tadi. Ingat saja tak jadi. Semangatnya tu main sangit juga. Tadi. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Saya stop di sini lah. Kita masuk fikah kita. Dia tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan yakin. Tuan-tuan kena buat. Tuan-tuan kena buat. Saya pergi jumpa di seberang takir. Tuan-tuan baca dalam buku tasawuf macam mana Allah dulu pergi Mekah dengan pergi jalan kaki. Tuan-tuan tak akan dapat benda tu kalau kita tak uji sendiri. Buat sendiri. Tak pergi Mekah jalan kaki. Kita tak pergi juga lah. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan tanya ustaz nak buat kan, saya tak nak buat lagi. Bukan jalan kaki, bukan senang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sedikit hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasar 43 lah. Kasar 43. Berapa? Terjemah hadis apa? An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Atau sebelum saya nak tu saya jawab apa persoalan tadi yang bertanya Majlis Quran pagi tadi. Ini oleh kerana saya rasa benda ini penting, maka saya perlu jawab sebelum saya baca yang ini. Dia kata, Ustaz, ada orang kata, ada Ustaz ngajak di masjid, dia kata kalau kita buat kenduri, orang terlampau ramai sangat, tetamu yang kita panggil itu sampai 5,000,
kita nak sadam sampul tu penuh poket ni, lepas tu pergi buang lagi penuh pula dia tahu. Kalau misalnya macam tu, orang terlampau ramai sangat, kita nak layan tetamu mai, kita boleh jamak solat zuhur dengan asar. Lepas tu saya nak kata macam tu. Kalau macam tu, habaq kat ustaz tu, jangan habaq kat auto kenduri saja, jangan. Habaq kat catering sama. Catering, pekerja catering, lepas tu orang hak hias, lepas tu jangan bagi tu rumah lelaki-lelaki saja, hak perempuan pun boleh buat jamak. Lepas tu anak-anak dia pun kalau kandut buat jamak juga. Bagi ramai sikit. Min sunai kan. Jamak semua. Semua pakai jamak. Hak kenduri itu jamak. Dan kita pun kalau kenduri banyak hari tu buat jamak juga. Jenuh lah. Tuan bukan boleh. Dosa bukan boleh dengar macam tu. Tak boleh. Jangan buat alasan macam tu, tuan-tuan. Tak ada sebab tuan kenduri nak buat jamak. Kerana terlampau ramai tetamu yang baik. Kita pernah tak pergi kenduri kemudian tuan kenduri tak ada? Tuan-tuan pernah jumpa tak? Ada tak? Kita pergi nak salam, kita tengok tuan kenduri tak ada. Depan tuan kenduri semayang. Kita balik terus kan? Kita buat apa? Kita pergi makan dulu kan? Kita pergi makan dulu. Kita makan tu pun dalam 10 minit, dalam 15 minit. Tapi duk sembang, tuan-tuan jumpa kawan pula. Sembang lagi. Lepas kita makan lagi, baru tuan rumah apa? Tuan rumah mai. Dia biar semayang 5 minit, semayang 5 minit, 10 minit. Tak boleh kan? Kena buat jamak kan? Tidak ada sebarang macam, tidak ada ruksah, tidak ada masalah sini. Jangan buat itu. Dia boleh ruksah dalam keadaan yang tertentu saja. Contoh siapa? Tak boleh lah. Doktor bedah. Doktor pembedahan, dia terpaksa melakukan bedahan pukul 1.20. Masa tu kita kata kalau masuk zuhur 1.30 lah. 1.30 kita kata masuk zuhur 1.30. Allah ni lewat awal sikit kan? Allah pun lewat dah 1.35 lebih dah macam tu. Dia buat bedahan pukul 1.20. Dan pembedahan itu cuma akan selesai pada pukul 5. Dia tinggal bedah sekerat jantung. Wah, jantung tak ada apa benda apa. Minta maaf nak saya pergi bayar lah. Tengok pihak lah. Tak boleh. Dia pembedahan 1.20, zuhur tak pergi pukul 5 baru selesai. Semua clear dah selesai. Jadi mana dalam kes yang macam tu, okey, dibenarkan dia buat apa? Buat jamak. Lepas tu ustaz, bukankah zaman Nabi dulu hujan lepas tu dia buat jamak puasa boleh kan? Dulu naik unta lah, naik kereta. Nak basah. Tak boleh, jangan. Sebab orang yang kita maaf saya, orang-orang yang bagi petua tu sebenarnya kadang-kadang dia tidak mengkaji benar. Dia nak buat fatwa tu tuan-tuan, pergi tengok dulu. Pergi tengok tuan dulu, perhati dulu. Tengok macam ni ada. Macam mana kata Syekh Minyak tuan. Dia kaji tempat tu 3 bulan. Buah meter tu. Buah meter kereta main pop dia jalan 1 kan. Buah meter 2 di jalan raya tu. Kereta tu tak jalan 2, jalan 3, jalan 4, jalan 5. 3 bulan lepas tengok. Tengok. Jalan ni tiap-tiap hari purata dia kereta lalu banyak mana. Kemudian lepas kaji pula. Syekh Minyak yang terdekat tadi tak mana. Buat kajian macam tu. Ni terus bagi fatwa aja. Siapa buat kenduri, sibuk, terlampau banyak layan tu, terus buat jamak. Sampai buat tuan-tuan jangan. Saya tak apa, saya ustaz ni punya, ustaz ni pegang, dia bagi fatwa, dia tanggung. Tak apa, tanggung hang kena masuk juga. Kan dia tanggung saja, hang masuk juga. Jadi tuan-tuan bukan sembarangan datuk. Okey, kita tengok terus yang masuk di sini. Jadi saya ulang sekali lagi, tuan kenduri tetap kena sembahyang biasa, tidak boleh qasar dan jamak. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kami pernah menunaikan solat Isya akhir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda bersujud, Hasan dan Husain melompat ke atas belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Apabila baginda mengangkat kepalanya, baginda menarik mereka daripada belakang dengan perlahan-lahan, takut mereka jatuh, lalu melepaskan dari belakang dia. Apabila baginda kembali bersujud, Hasan dan Husain kembali melompat ke belakang baginda hingga baginda sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan solatnya dan mendudukkan kedua-duanya di paha baginda. Jadi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain cucu Rasulullah. Ada orang yang kata, inna li asyara anak ma qabaltu ahada minhum. Aku ada 10 orang anak, aku tak pernah cium depa walau seorang pun. Nabi kata, man la yarham la yarham.
Siapa yang tidak mengasihani, tidak bersifat penyayang, maka Allah Ta'ala pun tidak akan menyayangi diri dia. Itu. Jadi tuan-tuan, dia jangan belak anak ni, jangan garang sangat. Itu dia. Rasulullah ajak, dia cium. Tambah tuan-tuan, kublah ni dia bukan cium syamun, syamai, syumu tu. Bukan cium itu. Kublah ni cium di mana? Di mulut. Itu nama dia kublah. Arab tu kata, ma qabbaltu ahadan minhum. Aku tak pernah cium pun seorang anakku, 10 orang aku tak pernah cium pun. Itu nampak kata orangnya orang kasarnya orang, kasarnya hati, kita kesatnya hati, kerasnya hati. Tapi Rasulullah tak macam tu. Okey, Rasulullah sampai lompat dari belakang pun dia buat tak tahu saja. Biar dia terus. Okey. Dan diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari dan Sa'ad bin Abi Waqqas masing-masing berkata, aku masuk menemui Rasulullah SAW ketika itu Hasan dan Husain sedang bermain-main di depan baginda SAW. Jadi tuan-tuan, Hasan dan Husain ini Sayyidina Husain selesai, Sayyidina Hasan dah sudah nampak benda yang akan berlaku ke depan tu. Boleh? Jadi ada orang kata, Ustaz, kita zaman dah ni tak payah saya kosong dan jamaah lah. Saya tanya pasal apa? Dia kata pasal, dia kata Rasulullah dulu ni pun musafir guna unta tengah panas. Lepas tu letih dengan peluh, dengan penat. Kita nak kapal terbang Air Asia business class. Syekh relax kan. Nampak orang lain dia sempit, dia tu dia. Dia tu. Ada business class kan, tempat hebatnya. Jadi tak susah mana pun, tak penat mana pun. Jadi saya rasa dia tidak boleh berkosor dan jamaah. Jadi kita nak jawab balik. Tuan-tuan jangan lupa, Allah Ta'ala tu jahil ke? Allah Ta'ala tak tahu apa kata kita akan naik Asia ni. Nabi kata, kalau kamu umur panjang, wahai sahabat, kamu akan melihat besi berterbangan di udara. Zaman Rasulullah tu dah mana nak kapal terbang. Allah kata, kalau kamu umur panjang, kamu akan melihat besi berterbangan di udara. Sahabat tanya, mungkinkah berlaku begitu ya Rasulullah? Nabi kata, malah lebih hebat daripada itu. Betul ya? Saya tanya orang Tamas Badu, dia bawa roket kan. Tanya dia daripada Tamas Badu ke Batu Wes berapa? Dia 10 minit kan. 10 minit. Dia bawa roket apa? QDM nya. Ada Tamas Badu saya tanya. Tanya dia bawa tu jet tu. Tanya dia daripada sini ke Batu Wes kan. Dia 10 minit kan. Tok 60 second tu apa? Terus sampai. Tapi sebab tu Nabi kata malah lebih hebat daripada itu. Jadi tuan-tuan tak betul. Kita naik Air Asia selesa, maka kita tidak buat dosa. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salat in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Saya maknanya ya Rasulullah, Allah Taala kata in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Takut diancam oleh orang kafir. Sekarang tidak ada ancaman lagi ya Rasulullah. Tidak ada ancaman lagi, maka bolehkah kami berpuasa lagi? Tuhan kata, hadi hadiyatun minallah faqbaluha. Puasa dan jamaah ini adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Sekalipun sudah tidak ada ancaman daripada orang kafir, faqbaluha. Maka Imam Syafi'i kata lin nadbi, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dia kata lil wujud. Maksudnya, siapa tak buat qasar dan jamak, solat dia tidak sah. Di sisi Imam Malik dan di sisi Imam Abu Hanifah. Jadi kita kaedah fiqh, al-khuruji min al-khilafi sunnatun. Keluar daripada khilaf itu adalah sunnah. Maka buatlah Allah, maka solat qasar dan solat jamak. Ingat Nabi tak tahu kan? Nabi tahu. Ni saya buat ni, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain hadir ni. Rasulullah pegang Sayyidina Hasan. Wahai Sayyidina Hasan, sesungguhnya kamu akan berjasa membaikkan dua golongan orang Islam yang sedang berperang. Pegang Sayyidina Hasan dulu. Allah Ta'ala akan membaikkan kamu
dengan perantaraan kamu, dengan sebab kamu, maka dua orang kumpulan orang Islam yang sedang berperang akan jadi berdamai. Kau sebut itu macam kecil kan? Kemudian Rasulullah wafat. Lepas Rasulullah wafat, siapa jadi khalifah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lepas itu siapa jadi khalifah? Sayyidina Umar Al-Khattab 10 tahun. Lepas itu siapa jadi khalifah? Sayyidina Utsman. Lepas itu siapa jadi khalifah? Sayyidina Ali. Tu tuan-tuan nampak tak? Cakap dia tu belah-belah tahu. Lepas itu baru Muawiyah dengan Sayyidina Rasul Umayyah berkelahi dengan Sayyidina dengan Sayyidina Ali. Lepas pada itu Ali kena tipu Abu Musa Al-Asy'ari, wakil kepada Sayyidina Ali, kena tipu dalam majlis tahkim oleh siapa? Amr bin As, kancil Arab. Gelaran dia kancil Arab, ditipu oleh dalam majlis tahkim. Kita tipulah ataupun dikalahkan dalam, kita tak boleh tipu, tak sedap lah bahasa sahabat Amr bin As, tak sedap. Kita kata dikalahkan dalam majlis tahkim. Maka 9 kan orang memihak kepada Muawiyah, 10 lagi memihak kepada Sayyidina Ali. Maka ada orang yang nak mengangkat Sayyidina Hasan ganti. Maka Sayyidina Hasan kata tak payah, tidak perlu, wahai Muawiyah, ambillah jawatan ini kepada kamu dan orang Islam semua, berdamailah kamu semua. Jadi tuan-tuan nampak, Rasulullah nampak benda yang akan berlaku berbelas-belas tahun. Jadi Rasulullah tahu Asia kita akan naik. Kesimpulan dia tu je, ada banyak-banyak ni. Jadi kalau naik Asia apa buat dah? Jamaah dah apa? Tak kosong. Tidak semua masalah. Okey. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kamu mencintai mereka berdua? Baginda menjawab, bagaimana aku tidak mencintai mereka sedangkan mereka adalah kehidupanku yang harum dari bahagian dunia yang selalu aku cium. Apa maksudnya? Rasulullah kata apa? Mereka ini adalah kehidupanku yang harum, maksudnya yang aku sayang, yang aku sayangi dari dunia, daripada kehidupan dunia ini. Masa hidup di dunia, aku sayang kat apa? Kat cucu aku, iaitu siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan aku selalu mencium mereka. Nak tunjuk sayang tu Rasulullah selalu apa? Mencium Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu Rasulullah buat pada apa? Kepada cucunya. Ini hadis ini, tuan-tuan tengok. Maka ulama-ulama kata, menolak balik orang yang kata zaman moden ini kita tidak susah, maka tidak perlu buat solat qasar dan jamaah. Maka mereka mengatakan tidak. Seorang sebenarnya dia tahu benda yang akan berlaku. Semua itu daripada apa? Daripada wahyu Rasulullah SAW. Okey. Berdasarkan macam tengok sahabat Rasulullah kata, Allah pegang kat sahabat, kamu nantinya akan mati ghuraba, akan mati ghuraba. Kamu akan mati sebagai orang yang ganjil. Kamu mati seorang-seorang. Nampak? Dan dia hidup di zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Ali. Itu baru dia mati seorang. Ini nampak Rasulullah ada apa? Dah. Okey. Jadi nampak kata tuan-tuan, naiklah atas pada Asia pun Allah Ta'ala tahu dan Rasulullah tahu. Hukum tetap tidak berubah. Kalau perjalanan lebih pada 90 km ataupun 81.88, kita 82, maka boleh buat solat qasar dan solat jamaah. Buat walaupun dalam selesa, tak ada masalah. Berdasarkan kepada hadis di atas, dapatlah disimpulkan bahawa tidak haram apabila wujudnya anak-anak yang bermain-main di depan orang yang sedang bersolat. Kita dah baca dah hadis yang sebelum ni. Sana Aisyah, kita baca satu kitab dari Istidrak Aisyah al-Sahabah. Istidrak Aisyah al-Sahabah. Kita boleh baca bahasa Arab tu baca. Macam mana Aisyah awak balik beberapa perkara yang disebut oleh beberapa sahabat yang tidak berbetulan. Maka anak-anak dia Zubair apa? Abdullah bin Zubair, anak-anak dia. Dan kita apa? Kalau sembahyang kamu dilintasi oleh anak lelaki, dilintasi oleh anak perempuan, dilintasi oleh kaldai, dilintasi oleh anjing, dilintasi oleh kucing, maka batallah solat kamu. Maka Aisyah kata, bi'sa ma qulta ya Abdullah, ya bi'sa ma qulta ya ibn Zubair. Alangkah buruknya apa kata kamu wahai Zubair. Kena kamu menyamakan kami orang perempuan sama macam kucing, sama macam kaldai, sama macam anjing. Jadi dia marah Abdullah bin Zubair. Apa anak dia bukan orang lain, anak. Okey, anak berasma. Okey. Ia hanya memutuskan khusyuk saja, bukannya membatalkan solat.
Hanya Allah saja yang mempunyai hidayah kepada wallahu a'lam bis-shawab. Ada soalan kan? Satu dua soalan. Berkenaan dengan solat atas kenderaan tadi, solat apa yang boleh buat atas kenderaan, kemudian perlu ada wuduk ataupun tidak? Okey, solat apa atas kenderaan? Solat apa? Solat sunat boleh, solat musafir boleh. Ada tadi kemarin orang tanya saya, Ustaz macam mana kita kalau kita nak musafir pukul 6 kemudian kita solat musafir satu. Kemudian pagi tadi dia tanya soalan, Ustaz macam mana pengantin? Kami dah tengok pengantin lelaki kan. Pengantin lelaki lepas ni dua keadaan lah pengantin lelaki. Ni yang berlaku dan kita saya harap kalau ada juru nikah tadi kita jaga. Siapa juru nikah tolong ambil perhatian. Khutbah pukul 6. Ni dalam masjid ni. Bukan masjid ni lah, masjid ni. Lagi masjid ni, bawa masjid ni. Masjid ni lah. Khutbah pukul 6. Aku nikahkan apa. Lepas tu, dia suruh pengantin lelaki tu. Pengantin lelaki tu, habis mayang sunat. Itu mayang. Itu kawan dia tanya, nak mayang sunat apa? Dia kata, aku tak tahu. Imam tu mayang. Lepas tu ada juga orang lain yang jawab, kita sunat apa? Sunat nikah lah itu. Tuan-tuan carilah kitab fiqh usolli sunnatan nikah rakaatain lillahi ta'ala. Tobat tak ada. Usolli sunnatan nikah rakaatain lillahi ta'ala. Saya tak ada jumpa dalam kitab sunat. Ada. Tuan-tuan baca buku sunat dalam 40 solat sunat tu ada benda-benda dalam tu yang kita buat. Sunat menambahkan iman. Usolli ziyadatal iman rakaatain lillahi ta'ala. Saja aku solat menambahkan iman kerana Allah Ta'ala. Ada dalam buku solat sunat kuning, cover dia warna kuning. Tengok tahu dah apa yang mana ni. Solat menambahkan iman. Jadi kita boleh tambah satu lagi dalam buku tu solat nikah. Dia tak jumpa lagi. Solat nikah. Nak abang bagi haram. Tak ada solat nikah, yang ada cuma sunat apa? Sunat nikah lah kita kata. Apa? Dia sunat apa? Sunat mutlak. Solat sunatan rakaatain lillahi ta'ala. Sunat mutlak hukumnya adalah haram kita solat selepas waktu asar. Dah jaga. Kalau gitu ustaz tak boleh solat nikah dah. Dalam hadis Nabi dia kata yaumad dukhul, hari kita masuk satu bilik bersama dengan isteri tu. Kata malam tu kita nak bersama dengan isteri, siang tu buat nuri, malam tu masuk pengantin baru, panggil pengantin perempuan, mai kita sembahyang. Ambil sembahyang, aku ambil sembahyang. Suami tu sembahyang dalam bilik ataupun di luar. Allahu Akbar. Suami jadi imam, isteri jadi makmum. Itu yang disuruh. Bukan solat dia tu bayang orang dia. Malah dia kata bayang apa tak tahu tak imam solat aku bayang. Tu lagi tu. Tetap jaga benda yang berlaku yang apa. Tak ada terselup buatlah kan. Pelik-pelik terselup buat. Ya, tapi salah dia tu imam suruh. Ikut dia tobat tak mau kan. Tak mau, tapi tu imam suruh ada bayang apa? Tak tahu. Bayang. Tak ada. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Wuduk. Perlu ada wuduk kan? okey, solat atas kenderaan kena ada wuduk. Ya. Kena wuduk macam biasa. Cuma solat atas kenderaan, solat sunat itu tidak wajib menghadap kiblat. Jadi Allahu Akbar. Okey. Dan wuduk kena wuduk. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma hamdana hadha jam'an marhuma wa taqarrabna wa mahsura. Allahumma zidna ilma wa anfa'na bima 'allamtana wa barik lana fid din wa 'allimna at-ta'wil.